A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma hafadhil masjidil aqsa minal yahudi wan nasara. Allahumma ansur Islam wal mujahidin wal mustad'afin wa ikhwanina fi Filastin, fi Gaza, fi Iraq, fi Suria, fi Kashmir wa fi kulli makan wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awalu a'mal yuhasabu minal abdi ila yaumil qiyamah as-shalah. Ayuhal muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraikan pengurusi surau Al-Falah, saf pimpinan surau, saf pimpinan masyarakat setempat, Tuan-tuan imam, Bilal Syiak, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah bila mana masih lagi Allah Taala rezekikan pada kita kesihatan dan dapat semayang maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita ini sampailah akhir. Bila mana Allah Ta'ala jemput kita, kita masih lagi boleh dapat beribadah. Apa guna kalau umur panjang tapi tak boleh nak semayang? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa guna? Jadi kalau boleh, mintalah dengan Allah. Biar sakit 1 jam 2 jam, lepas tu meninggal dunia. Itu yang paling baik. Jadi rezeki ni tuan-tuan Allah Ta'ala bagi tak menentu. Tapi bukan semua orang dapat. Tapi berdoalah. La yughayyiru qada illa doa. Tidak ada yang boleh mengubah qada Allah Ta'ala melainkan dengan doa yang diizinkan ataupun yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok ada satu orang Yahudi, nama dia Thadur Haz. Dia ni Yahudi Austria, keturunan Hungary juga. Dia sebut dalam tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah dia. Dia cakap tak perlu nak kafirkan orang Islam kalau nak lawan orang Islam. Payah nak kafirkan orang Islam ni. Perkara pertama yang kena kita buat kalau nak lawan dengan orang Islam, dia cakap pertamanya apa? Jauhkan orang Islam itu daripada agama dia sendiri.
Jauhkan agama Islam tu daripada penganut Islam tu sendiri. Sampai mana? Sampai orang Islam tu tak tahu apa di Islam tu. Tu bahaya tu. Tak tahu. Mana di Islam, mana tak Islam. Jangan tanya bab berat-berat. Kalau tanya uluhiyah, rububiyah berat. Tanya fardu ain, mana tauhid, mana fiqh pun ramai orang tak tahu ini. Islam taklid ataupun dinamakan Islam baka. Main gempuh ya. Itu yang datang tengok Coldplay tu, Coldplay. Tengok konsert buat jamak kasar. Tu. Bila mufti wilayah cakap tak sah, dia pula yang bantai mufti wilayah. Jangan ambil kerja Tuhan, dia cakap Allah. Ini ke semua orang. Itu sebab Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia tuan-tuan. Dia cakap aku rela berdebat ataupun bermuzakarah dengan 10 orang alim, tapi dengan satu orang jahil tak boleh berdebat lah. Surrender awal-awal, semua main otak je. Dia pula cakap dengan mufti wilayah tu. Mufti tu kalau cekai macam kita ni, mufti tu. Mufti ni dia ada sijil ataupun ada tauliah untuk mengeluarkan fatwa. Nak ambil sijil tu 6 bulan tuan-tuan. Itu pun dia belasah. Allahu Akbar. Coldplay-nya pasal. Itu belum lagi yang baru ni ada orang cakap dengan saya dalam grup. Dekat tempat saya. Dalam grup dia cakap, kenapa Ustaz Zamri tu tidak pagi semayang subuh, semayang 3 rakaat hari Jumaat dia. Tu satu masalah ni. Kita buat sujud tilawah. Sujud sejadah tu sujud lah. Alif lam mim sajadah tu maknanya alif lam mim sujud. Sajadah ni makna dia tempat sujud. Sujud tilawah pagi Jumaat. Dia cakap Ustaz Zamri ke Ustaz mana ke, saya bingung pak. Dia cakap orang seberang minta mohon penjelasan kenapa setiap pagi Jumaat di surau kita semayangnya 3 rakaat. Itu orang yang dah semayang tu. Tu. Allahu Akbar. Kan ayat tu suruh sujud. Innama yu'minu bi ayatina. Mana-mana orang yang beriman dengan ayat kami, Allah Ta'ala sebut. Iza zukiru, apabila diberi peringatan, kharru sujada, maka tunduk dan sujud. Siapa yang tilawah Al-Quran? Tuan Imam. Jadi bila dia baca Quran, dia tilawah, dia sunat muakkad sujud. Sunat muakkad ni sunat apa tuan-tuan? Sunat yang dituntut. Jadi dia pun sujud. Harus sujada wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka memuji Tuhan mereka. La yastakbirun, dan mereka tidaklah termasuk dalam golongan orang yang takbur. Itu sebab kita sujud. Kalau imam tak sujud, kita pun tak boleh sujud. Kita sujud, dia cakap semayang 3 rakaat. Itu buat. Itu orang dah selalu datang semayang. Sama juga tuan-tuan, kalau imam tak buat pergi sejadah, 3 minggu cakap. Astagfirullah. Jangan cakap kat Malaysia. Ada orang dia pergi haji, pagi Jumaat. Sudais tak bawa sujud sejadah. Dia marah juga. Apalah. Semayang kat Mekah tu pun tak ada sujud alif lam mim sujud saja, sujud tilawah. Dipanggil sujud sejadah. Apalah tuan imam ni jadi imam. Tak nak bawa saja sujud. Tu. Kita berlapang dada tuan-tuan. Cuba pagi Jumaat, Jumaat ni tak usah bawa. Ada yang cakap. Benda sunat ke? Nak buat apa makna sunat?
Benda yang jika dibuat dia beri pahala dan ditinggalkan tidak mengapa. Kenapa kita nak tahu? Sampaikan yang tak hafal sejadah pagi Jumaat tu kalau tak diimam takut lari keluar. Sebab apa? Sebab aku tak hafal alif lam mim sejadah. Kalau orang suruh naik aku nak baca apa? Itu orang mengaji tu. Apa tak lagi orang kalau tak semayang. Berjaya tak dia sebut? Jauhkan orang Islam itu daripada Islam dia sendiri. Jauh tak? Jauh. Berapa ramai yang datang mendengar mengaji? Bukan di sini ya, di mana-mana sama. Semalam saya di Masjid Saidina Ali. Bukit Sentosa, tu ramai. Itu dalam 300 orang ada. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah tuan-tuan. Hari ini manusia makin jauh. Dulu kalau kita nak tengok, kita leka dengan semua kemudahan, terutamanya handphone. Tok Bilal pun sama main handphone. Habis dia semayang buka handphone. Astagfirullah. Habis je semalam semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok handphone dulu, jawab. Mulut ni astagfirullahalazim. Tu Tuan Bilal. Tuan-tuan bayangkan orang dulu kalau nak tengok TV, kita balik rumah baru dapat tengok TV ni banyak benda baik ke banyak benda leka? Hari ni kalau tuan-tuan nak tengok TV, kalau nak tengok benda lucah, imam tengah khatib pun tengah baca khutbah boleh tengok. Sampaikan khatib sebut, jangan leka, jangan berbual-bual, jangan leka dengan handphone, dengarlah khutbah. Sesungguhnya syarat sah sembahyang Jumaat itu ialah mendengar 2 khutbah. Berbeza dengan orang lama. Tanya orang lama ni, dulu kalau nak tengok TV kat kampung bukan ada TV pun. Rumah orang ada je ada TV. Ataupun orang niaga. Bayar 20 sen, 5 sen masa tu. 5 sen besar tuan-tuan. TV hitam putih buka gini. Dia ada pintu di depan tu. Sekarang tak ada dah. Sekarang TV gitu orang buat apa? Aquarium. Memang orang dulu tak banyak mengaji. Orang hari ni banyak mengaji. Tapi lagi banyak benda-benda meleka kan. Itu belum masuk cerita game lagi. Yang main game 3-4 jam sampai kepit-kepit kaki. Tahan kencing tak nak pergi. Leka sungguh kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara anak cucu kita dan zuriat-zuriat kita daripada benda-benda yang melekakan. Selalulah berdoa tuan-tuan, Allahumma ja'alni aqimis solah. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan sembahyang. Wa min zurriyati, dan di kalangan zuriat aku ya Allah mendirikan sembahyang. Rabbi wa taqabbal doa. Tuhan, engkaulah Tuhan yang mengkabulkan doa, mengkabulkan permintaan. Kalau jaga sembahyang tu insya-Allah. Macam saya sebut dalam hadis tadi, awalu a'mal yuhasabu minal abdi ila yaumil qiyamah as-solah. Awal-awal agama yang dihisap pada hari kiamat daripada seorang hamba. Kenapa dia sebut hamba? Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang taat sahaja dipanggil hamba. Ya ayyuhal mu'minun. Tu orang hamba. Kalau manusia dipanggil ya ayuhan nas. Tu. Jadi mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pelihara kita tuan-tuan. Baik di dunia ini, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala pelihara kita bermulanya alam akhirat, iaitu di alam kubur insya-Allah. Baik, pada yang ada kitab buka muka surat 85. Saya berhenti, kubur tak lebih daripada sebuah lubang. Qala muallifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Saya tanya tuan-tuan, jamak ni boleh buat ke kalau tak musafir? Boleh tak?
Boleh. Ada orang-orang tertentu yang boleh buat sembahyang jamak kalau tak ada musafir. Qasar kena musafir, jamak tak payah musafir. Siapa dia? Doktor. Kalau dia nak operate orang daripada pukul 12 sampai pukul 5. Berapa jam tu? 5 jam. Pukul 12 dia start operate, dia habis pukul 5. Dia tak boleh berhenti. Kalau berhenti, jawabnya orang yang dioperate tadi jalan. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu boleh. Dia operate mula-mula pukul 12. Dah masuk zuhur belum? Belum. Habis operate pukul 5. Dah ada zuhur lagi tak? Dah tak ada zuhur. Dia boleh buat jamak. Dia buat jamak takhir. Maknanya dia bawa zuhur dalam asar. Tapi dia tak boleh qasar. Itu pun ulama sebut. Contoh, kalau misal kata benda yang sedemikian, memang tidak ada 5 minit ataupun 10 minit untuk dia keluar ataupun dia dekat tepi, sembahyang boleh. Bukan doktor je, termasuklah nurse-nurse yang membantu dalam pembedahan. Itu boleh. Kalau nak mudah, macam Syiah lah. Syiah, dia bila-bila boleh jamak qasar. Kita tanya dia, kenapa buat jamak qasar? Selagi kita berada di dunia, selagi itu kita bermusafir. Boleh jamak, bolehkah qasar? Itu yang sesat. Itu yang orang suka. Orang Melayu pun banyak buat macam tu. Di sembahyang zuhur nak dekat-dekat masuk asar. Tinggal lagi dia tak qasar. Belum yang belum buat lagi kahwin muta'ah je. Tahu kahwin muta'ah? Ni Syiah buat kahwin muta'ah. Bini dia dengan laki dia pergi kursus satu tempat, dua-dua Syiah. 3 hari kursus, dalam 3 hari tu boleh nikah muta'ah, nikah kontrak. 3 hari tu boleh jadi laki bini. Seronok tak? Tiap-tiap bulan kursus tak apa. Ni. Kita takut tuan-tuan anak-anak cucu kita terlibat dengan ilmu-ilmu yang bukan sepatutnya yang dipelajari. Baik. Qala mu'allifu rahimahumullah, kubur tak lebih dari sebuah lubang yang akan ditiduri manusia. Kubur ni tuan-tuan, nampak aja macam lubang. Kubur ni boleh jadi taman-taman syurga, dan kubur juga boleh menjadi lubang-lubang api neraka. Tu. Ketika jatah waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan telah habis, kubur menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam menjalani ujian. Kubur tu penulis ni cakap, nak tahu kita berjaya tak berjaya, pertama tengok dalam kubur. Kalau dalam kubur tu beres, insya-Allah beres. Saya dah cerita lah, ada orang mengembara, dia dengar orang mengaji. Saya dah cerita lah. Ada sahabat Nabi dia bermusafir. Ada dah cerita? Dah tak? Dah. Dia ada sahabat Nabi, dia bermusafir. Bila waktu dekat malam dia berhenti. Dan dia tak sedar dia berhenti tu dekat-dekat dengan kubur. Jadi bila malam dia orang semua dah nak tidur, dia dengar ada orang mengaji surah apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada mula ila akhir hayat. Daripada mula sampai akhir ayat tu. Dia orang ni yang ber5-6 orang ni bandang-bandang. Kau mengaji ke? Tak. Siapa mengaji tak tahu. Kalau kita tu apa tu? Cabut dah. Kalau kita dah cabut. Lalu bila dia orang balik jumpa dengan Rasulullah, dia cakap, ya Rasulullah, semalam kita orang pergi bersafir, malam tadi kita berhenti satu tempat, kita tak sedar tempat tu ialah kubur. Bila kita orang hampir-hampir nak tidur, kita dengar orang mengaji surah Al-Mulk daripada mula sampai habis.
Kita orang tak ada mengaji, tapi ada orang mengaji. Rasulullah jawab apa? Itulah suara daripada dalam kubur. Surah Al-Mulk sedang diperdengarkan, dan surah Al-Mulk itu sedang membela si pembacanya di dalam jadi tak salah lah lepas isyak sekarang bacalah surah Al-Mulk sekejap. Sekejap je, bukan lama pun. Kalau tuan imam tak baca pun kita baca dekat rumah. Kalau yang hafal lagi senang. Ini nak minta ajak semayang, baca semayang surah Al-Mulk pun malas. Nak balik cepat je, saya pun tak tahu apa. Wah, semua dah nak balik dah. Heboh nak balik cepat. Memang tuan-tuan, kalau benda-benda elok ni memang dalam hati tu ada perasaan tu memang nak balik. Tambahlah kalau yang duduk dalam ni tak rasa tak suka, tapi duduk juga. Dalam hati dia, ustaz ni menceceh, ya isyak dah masuk dah. Allah Ta'ala tahu. Sedangkan isyak ni di antara waktu yang disebut Nabi selalu lewatkan semayang. Kadang-kadang Nabi semayang pukul apa? 10. Kadang-kadang Nabi semayang pukul 11. Untuk apa? Untuk memberi faham kepada umat tentang Islam. Kita baru isyak 8.20, baru kuliah 8.30 dah mula dah. Macam cacing kepanasan. Bukan orang sini, orang Kolombia. Orang sini okey, insya-Allah sama je. Kubur menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam menjalani ujian. Bila mulanya kubur, bila rezeki terakhir kita Allah Ta'ala bagi, habis. Malaikat ada berapa tuan-tuan? Malaikat ramai. Yang wajib kita belajar, yang wajib kita ketahui, naik 10. Tu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, lagi Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ni semua hafal ni. Saya balikkan, saya tunggu kat pintu. Siapa tak hafal tu saya balik. Baik, malaikat yang cabut nyawa, malaikat apa? Israel. Tapi dalam Quran disebut malaikat maut. Tak ada dalam kitab Quran disebut Israel. Cuma itu berita daripada Israeliat, tapi boleh dipakai. Malaikat yang cabut nyawa ialah malaikat maut. Apa nama malaikat yang bagi rezeki? Mikail. Mikail. Dua-dua malaikat ni tahu, dia di antara malaikat terawal yang tahu ketika kita nak mati. Apakah saya sebut rezeki? Rezeki ni tuan-tuan, makna dia sesuatu pemberian yang Allah Ta'ala bagi, yang kita dapat manfaat daripadanya, dinamakan rezeki. Bukan makan, bukan minum, bukan kereta rumah je, bukan anak bini je. Rezeki semua benda. Tu alat sedut tu, rezeki tu. Sungguh kepiah yang tuan-tuan pakai ni rezeki. Apa yang tuan-tuan pakai sekarang yang memberi manfaat pada tuan-tuan, itulah rezeki. Adapun duit, tuan-tuan dalam tabung haji, dalam bank Islam, dalam ASB, belum tentu rezeki tuan-tuan lagi. Selagi tuan-tuan tak pakai, selagi itu bukan rezeki tuan-tuan. Itu sebab orang dulu dia cakap bukan rezeki kau. Kadang-kadang kita nak makan dah nak sampai mulut, benda tu jatuh. Dia cakap apa? Bukan rezeki. Rezeki terakhir kita semua sama. Manusia ni rezeki terakhir dia sama aja. Adakah mengucap? Mengucap masing-masing. Ada yang Allah Ta'ala bagi mengucap, ada yang Allah Ta'ala tak bagi mengucap. Tapi rezeki terakhir kita apa dia? Rezeki terakhir yang Allah Ta'ala bagi kita apa dia? Nafas yang kita sedut.
Bila Allah Ta'ala berhentikan nafas, maka kita pun terhentinya paru-paru, terhentinya jantung. Dikala itulah malaikat maut datang cabutnya. Sebab dulu masa arwah ayah saya nak hampir meninggal, tuan-tuan, dia sebut apa? Tak boleh tarik nafas. Memanglah. Kalau boleh tarik nafas, hiduplah sampai hari ni. Sebab tuan-tuan tengok orang yang pernafasan dekat hospital tu, yang pernafasan melalui mesin tu, kadang-kadang bila cabut dia mesin tu meninggal. Sebenarnya dah tak ada. Itu sebab tuan-tuan tengok dalam satu zikir yang selalu dibaca oleh orang-orang tasawuf, apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Biasa dengar tak? Orang Negeri Sembilan banyak buat. Pasal dulu Mufti Said Negeri Sembilan dia bawa zikir. Dia ambil zikir daripada tarikat Ahmadiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tuan-tuan tahu makna dia. Fi kulli lamhatin. Apa makna fi kulli lamhatin? Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin makna dia pada mekelipkan mata. Wa nafasin dan bernafas. Semuanya dalam takluk ilmu Allah. Bila berhentinya nafas Allah Ta'ala bagi, maka berhenti juga kelip mata kita. Automatik. Bukan mata je berhenti berkelip. Anak mata yang ada dalam mata tadi, bila kita mati, anak mata tadi berhenti daripada bergerak. Sebab kalau tuan-tuan orang meninggal, tuan-tuan telefon KKM, dia datang, perkara pertama yang disuruh apa? Mata. Sebab nak menentukan dah mati. Tuan-tuan risaulah, mata dengan nafas serentak. Cuma ada orang, saya pergi, kalau orang meninggal, dia letak duit shilling dekat atas mata tu. Letak 20 sen. Kadang-kadang 50 sen. Sini 50 sen, sini 50 sen, dia letak gunting atas perut. Untuk apa tu? Ini tak ada dalam kitab, tuan-tuan. Mata ni sebenarnya, tuan-tuan, bila kita baru meninggal, tuan-tuan baca bismillah, selawat dia, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, lelapkanlah mata si mati ni, insya-Allah. Ada orang mata mati terbuka ke atas. Pernah orang tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang mati mata dia melihat ke atas, adakah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Tidak. Sebab roh itu keluar melalui umbun. Ada orang yang melihat roh tu ke atas. Jadi kalau mata terbuka masa meninggal, baca bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, gosok ke bawah, ya Allah, tutupkanlah mata si mati. Tapi kalau dah lama meninggal, susah. Kalau dah tutup tu tak usahlah letak duit lagi. Dengan duit siling kat mata, gunting kat perut. Ini budaya apa saya tak tahu. Adakah duit 50 sen ni untuk orang yang uruskan jenazah? Kalau nak bagi orang urus jenazah, jangan letak 50 sen. Letak 50 sebelah. Sungguh benda ni Allah. Kadang-kadang saya tanya ni, siapa letak duit ni? Mak suruh. Kenapa? Tak tahu, arwah datuk suruh. Tu begitu juga. Time nak cium jenazah, jaga jangan naik mata menitik. Saya tak tahu mana hukum dia. Boleh jaga. Cuma dia tak bagi kita menangis teresak-esak. Tu meratapi si mayat. Sebab hidup dan mati itu adalah ketentuan Allah. Tu je. Jadi tuan-tuan, bila kita berakhir, bila Allah Ta'ala putuskan nafas yang Allah Ta'ala bagi, iaitu rezeki yang berupa nafas. Berapa banyak kita bernafas? 1 minit, 1 hari kita bernafas
Orang dewasa lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu nafas. Tu. Kalau dah satu hari 20 ribu, bayangkanlah. Umur berapa tahun? Dah 50 tahun, tak berapa ratus juta dah. Dan satu hari besok akan sampai waktu dan ketikanya Allah Ta'ala akan berhentikan nafas yang diberi percuma kepada dia. Dan waktu itulah datangnya malaikat maut, cabut nyawa dia, berhentinya mata berkelip dan berhentinya paru bernapas. Tu. Kembali Ar-Rafa'i berkata, kami menguburkan jenazah seorang pemimpin. Kami menyedari bahawa umur yang dimiliki manusia terbatas. Umur manusia ni terbatas, tuan-tuan. Paling tinggi berapa? Saya pernah jumpa 120. Yang ada depan kita ni, yang tuan-tuan kenal pun ada yang kita nampak 90, 98 masuk 99. Siapa? Tun M. Tu. Itu pun tak ramai dapat tu. Baya-baya dia, Tuan Guru naik Aziz, kapal Sing semua dah naik kapal lah. Tu Tuan Guru naik Aziz pun dah balik. Semua dah balik dah. Tu bawah lagi tu. Kita ni 98 susah. Tuan berapa umur tuan? 76. Dia biasa 70 lebih, jalan pun dah 3 slender dah. Sungguh. Kalau berhenti R&R 60 ke atas, cari jamban duduk. Kalau jamban cangkung tergolek ke belakang. Itu tanda dah tua tu. Tu. Kalau tua gini boleh duduk jamban cangkung ke? Tak boleh. Kebanyakannya tukar. Jamban cangkung pergi jamban duduk. Makhluk yang paling panjang umur takat ni selain daripada malaikat ialah Azazil, syaitan. Azazil, tuan-tuan, umur dia sama dengan Nabi Adam berada dalam syurga. Apabila dia dibuang daripada syurga, sebelum dia keluar daripada syurga, dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku bagi membolehkan aku menghasut ataupun mengajak umat-umat Adam bagi menemani aku di dalam neraka. Dan permintaan itu Allah Ta'ala kabulkan. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Adam ni hidup 1000 tahun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pun dah hampir 1600 tahun. Itu tarikh 1445 tu, tarikh bukan tarikh dia ni. Tarikh itu diambil waktu tu Nabi umur 53. Tuan-tuan bayangkan Azazil punya umur tu berapa? Pernah satu hari Nabi cakap, aku baru saja selisih dengan Azazil. Nabi sebut dengan sahabat. Sahabat cakap, ya Rasulullah, macam mana hal keadaan Azazil ya Rasulullah? Terlalu tua. Tuan-tuan bayangkan, kalau Tuan M tu 99 pun macam tu nya kedut, ini beratus ribu tahun. Wallahu a'lam. Tu. Dia akan hidup selagi mana manusia ada di dalam bumi. Mati tak dia? Mati. Kullu nafsin za'iqatul Kekuatan yang ada akan musnah. Semua angan-angan akan terputus. Seluruhnya akan dibatasi oleh kubur. Penasihat yang diam adalah sebuah lubang yang bernama kubur. Ia seperti dikatakan Ar-Rafa'i, betapa hebatnya kau wahai kubur, kau selalu memanggil manusia untuk mendatangimu. Seluruh jalan kehidupan akan bermuara padamu. Tak ada yang boleh menghentikan langkah seseorang selain darimu. Sesiapa pun yang telah masuk ke dalam dirimu tidak pernah kembali. Inilah sifatnya kubur.
Orang tak boleh lari daripada kubur. Dan orang dah masuk dalam kubur tak boleh nak balik. Tu. Hari Sabtu, hari Ahad tuan-tuan, pergilah ziarah kubur. Pergi tengok. Ada kalau saudara mara yang ada dekat-dekat sini, pergilah ziarah kubur. Kubur ni, ziarah kubur ni di antara benda yang Nabi suruh. Tapi biarlah ziarah kubur tu mendatangkan kesedaran. Ini ziarah kubur tapi isap rokok kat atas tu. Borak. Ziarah kubur tapi dengan rokok, dengan apa, buat air kopi macam pesta pula. Ziarah kubur patutnya timbul kesedaran, satu hari besok aku akan duduk dalam ni macam si mati. Semua pasti akan masuk ke dalam lubangmu. Tidak peduli seorang raja yang tulangnya diperbuat daripada emas atau pahlawan yang ototnya dari besi. Tak peduli pemimpin yang kulitnya terbikin dari sutra atau menteri yang wajahnya laksana permata. Tak peduli si kaya yang isi perutnya laksana berangkas atau si miskin yang isi perutnya laksana keranjang. Betapa hebatnya dirimu, wahai kubur. Semua sekali dia telan. Kau raja ke, kau apa ke? Tidak ada raja melainkan aku, Maliki Yaumin. Akulah raja segala raja. Tuan-tuan ni raja tak? Raja ke tak? Raja apa? Raja rumah tangga. Ni ingat. Tuan-tuan akan ditanya tentang bini anak. Mengaji gini bawa anak bini supaya anak bini tahu. Melainkan duda. Agaknya ni kalau ni semua orang rumah ada tak ni? Kalau tak ada jawabnya duda. Tu. Bawa sungguh. Saya selalu sebut tuan-tuan, kita belajar mengaji ni bukan nak pandai. Kalau nak pandai Allah Ta'ala bagi itu satu rezeki, bonus. Kita mengaji ni sebenarnya nak keluar daripada jahil murakab. Biar kita dengar, isteri kita pun dengar. Tuan-tuan wajib mengajar bini. Perempuan memang sebaik-baiknya sembahyang di rumah. Tapi kalau ada pengajian, perempuan boleh datang sembahyang di surau. Kalau tak sembahyang pun dia wajib juga belajar. Melainkan kalau tuan-tuan boleh balik ajar isteri. Ini datang tak macam duda. Bukan orang sini. Orang sini semua bini ada belakang tu. Ini orang Kolombia. Yang betul-betul duda, al-maklum lah. Minta maaf lah tuan. Demi saya tengok orang lama ni jadi hiburan. Orang suka usik dia. Dia suka melatah. Orang gini tuan-tuan, kalau dia meninggal, tetap meninggal. Kalau dia meninggal besok kita teringatlah lama. Haji tu kalau ada boleh macam tu. Sebab dia di antara benda kita datang surau bergurau, bertepuk tampar. Itu sebab dia suruh datang surau masjid. Supaya kita menyambung silaturahim. Silaturahim ni tuan-tuan, ulama sebut 3. Silaturahim ni yang disebut silah. Apa makna silah? Orang ngaji tajwid tahulah mat silah. Mat silah tu mat apa? Mat penyambung. Mat silah. Silaturahim maknanya penyambung kasih sayang. Silaturahim ni ulama sebut 3. Pertama, orang yang satu rahim dengan kita. Siapa dia? Adik-beradik. Itu yang pertama kena jaga. Kita dah kadang dengan orang lagi baik, dengan adik-beradik tak baik. Orang hutang 5,000 tak bayar, tak kejar sangat. Tapi adik-beradik hutang 200-300, asal jumpa bercakap. Tapi sedangkan dalam Islam disebut, kalau kita nak bayar zakat ataupun nak bayar apa, nak bersedekah, orang yang paling awal yang walayak ialah ahli keluarga.
Kita ada. Kadang-kadang dengan orang kemang bertepuk tampar lagi, dengan adik-beradik macam musuh dia. Bukan orang sini juga. Orang Kolombi. Kalau jumpa orang kan semua nak belanja. Tapi kalau jumpa adik-beradik kan boleh-boleh tak nak keluar duit. Itu masalah. Itu. Yang kedua disebut silaturahim ialah selepas padanya. Maknanya apa? Dua pupu. Orang yang berhasil daripada perut sama perut dengan mak kita, dia iaitu anak-anak buah dia, iaitu sepupu dia, sepupu anak buah ayah kita ataupun anak buah mak kita. Yang ketiga barulah ulama sebut sesama Islam. Innamal mu'minina ikhwana. Sesungguhnya di kalangan orang mukmin itu bersaudara. Tu. Sikit lagi tuan-tuan. Hari ni boleh berhenti pukul 9. Allahu akbar. Demi Allah, kalau bukan kerana kekerasan hati, nescaya bayi yang lahir akan membayangkan hari saat dikuburkan apa maksud dia? Nanti kita baca bawah. Ibnu Al-Jauzi berkata, bayi yang diletakkan di ayunan mengekspresi keadaan dia di dalam kubur kelak. Sebagaimana seorang bayi baru lahir yang dibungkus kain putih, diletakkan di ayunan tanpa boleh bergerak, begitulah keadaan yang dialami ketika mati. Dibungkus kain putih yang menjadi pakaian terakhirnya di dunia, ia akan terus tinggal di ayunan bumi tanpa boleh bergerak hingga datang hari kebangkitan. Dia membayangkan bayi itu ialah seorang yang apabila dia meninggal dibungkus dengan kain putih umpama bayi. Apa yang disebut ni teman-teman, semuanya bakal berlaku kepada kita. Bayi yang disebut itu ialah tidak mampu berbuat apa-apa dengan hanya menunggu kiamat. Jadi apa yang disebut ni tuan-tuan, satu hari besok pasti dan mesti akan berlaku kepada kita. Hari ni 13 tak jadi berhenti pukul 9 dia. Itu sebab dalam hadis yang Nabi sebut apa? Di hati orang beriman itu, Nabi sebut, di hati orang beriman itu hanya ada taat dan hanya ada surau dan hanya ada masjid. Apa maksud dia tuan-tuan? Tuan-tuan datang maghrib, duduk-duduk, kalau tak ada kuliah pun duduk-duduk dah fikir dah, kejap lagi isyak, semayang kat mana? Semayang kat rumah ke, semayang kat masjid ke, bawa orang rumah jadi imam ke? Itu makna dia. Tuan-tuan habis semayang isyak sekarang, bila balik ya tuan-tuan dah mula kunci jam pagi besok nak bangun semayang subuh berjemaah. Itu makna dia. Pada sesiapa yang ada dekat dalam surau malam ni yang masih lagi tidak istiqamah semayang subuh berjemaah, saya pesan sangat-sangat, datanglah semayang subuh berjemaah. Inilah di antara pemberian yang besar yang Allah Ta'ala bagi, dan di antaranya ulama sebut sebagai karamah. Berebutlah peluang ni tuan-tuan. Kita mungkin tak kaya dalam dunia, tetapi sebelum semayang subuh tu ada satu semayang sunat yang Nabi sebut khairum minad dunya wa ma fiha. Semayang 2 rakaat itu lebih baik daripada emas, daripada minyak, daripada intan belian, malah lebih baik daripada dunia dan isi. Dan semayang subuh berjemaah ini di antara semayang yang susah nak dibuat. Ada orang dia boleh semayang isyak, maghrib, berjemaah, zuhur, asar, subuh. Saya seru pada tuan-tuan, datanglah. Tuan-tuan tengok kalau zaman Saidina Umar, Saidina Umar cakap apa? Kalau nak ikutkan hati, aku nak bakar rumah orang-orang yang Islam yang tak datang semayang subuh berjemaah.
Sebaik sahabat tak buat. Kalau tidak, rumah tuan-tuan dah lama kena bakar dah. Ha? Bakar juga. Apa maksud saya ni tuan-tuan? Ini di antara benda yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang tertentu. Rebutlah jadi peluang orang-orang yang special. Ataupun yang disebut karamah, yang diberi sesuatu perkara yang susah orang lain nak dapat. Orang yang dah hari-hari semayang subuh berjemaah, dia tak akan rasa benda ni. Sebab apa? Dia dah dapat. Cuma bila dia tertinggal satu hari, dia akan rasa Allahu Akbar. Itu yang disebut tadi tu. Begitu juga orang yang hari-hari semayang tahajud. Bila dia terkejut pukul 6.30, dia semayang subuh, dia dah tak boleh semayang tahajud. Hari itu dia menyesal sebab tidur berlebihan hinggakan tertinggal tahajud. Itu orang beriman. Kalau orang tak beriman, jangan cakap tahajud. Tinggal 5 waktu semayang pun tak ada rasa apa. Jadi rebut subuh setiap pagi semayang berjemaah. Ada pun nak tanya? Saya rasa cukup takat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sebut pada malam ni pada tuan-tuan. Saya gitu juga. Sama macam tuan-tuan. Banyak dosa, banyak salah, tak ada ilmu apa, bodoh, bangang, tak reti apa. Cuma kita sama berpesan, mudah-mudahan ianya memberi manfaat pada diri kita dan ahli keluarga. Dan saya pesan, bulan depan kalau datang, kalau umur panjang saya ada, bawalah orang rumah sama-sama mengaji. Mudah-mudahan diberkati Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan memohon keredaan-Mu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang mengatur segala-galanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ya Allah. Dan Kau ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Dalam keadaan yang Kau redha, yang ini dalam keadaan Islam, ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Permudahkanlah segala urusan kehidupan harian kami. Sihatkanlah tubuh badan kami, murah dan berkatilah rezeki kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala, musibah, wabak, penyakit, dan dari perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kami dan membatalkan syahadah kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah. Permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Hanya doa yang mampu kami panjatkan buat mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Doa ini juga kami khususkan buat pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga kami yang terdekat yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah, kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurga lah hendaknya mereka dan juga kami, ya Allah, bagi bertemu dengan-Mu, ya Allah.
bagi bertemu dengan para rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kepada saudara kami yang berada di Gaza ya Allah, bantu dan selamatkanlah saudara kami di Gaza ya Allah. Hindarilah mereka dari terinyaya dan terseksa ya Allah. Kau angkatkanlah doa-doa orang yang terinyaya ya Allah. Kau menangkanlah Islam dan kau peliharalah Masjidil Aqsa-Mu daripada musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau-Lah Tuhan yang mampu mengatur segala-galanya dan mengubah segala-galanya ya Allah. Segala-galanya terletak di tangan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tubna ila Allah wa raja'na